Hello, okey, saya sambung balik tadi. Mana kita berhenti tadi. Maaf tadi terputus pasal elektrik rumah saya petang tadi maghrib hujan lebat. Disambah peti kawasan ni semua. Lepas tu sambung balik. Tadi putus few second. Okey, kita sambung balik. Ya. Saat bersedia untuk membeli bon-bon kerajaan dalam secondary market tadi. Peruntukan undang-undang di Jepun. Ben, tak, asal aku punya wifi ni kejap ada kejap tak ada ni. Aku rasa peti tadi bukan sambal tu je, dia sambal wifi pula dah. Kejap ada kejap tak ada, kejap ada kejap tak ada. Hello. Ben, engkau nampak aku live tak? Ha? Engkau nampak tak aku live? Aku ha? Aku cek ya. Ha. Aku cek ya. Lepas tu aku cakap aku sebab okey ada. Aku tengah live. Okey, okey ada. Sorry. Okey, Ben. Okey, minta maaf ya kawan-kawan sekali lagi. Ni pertama kali buat live. Okey. Apa tadi ya? Dekat mana saya berhenti tadi? Okey. Dengan cara BNM membeli bon kerajaan bla bla ni saya dah cakap tadi. Peruntukan undang-undang di Jepun dan di Amerika Syarikat adalah seperti negara kita. Iaitu tidak membenarkan bank pusat membeli bon-bon kerajaan secara langsung menerusi primary market, sejurus ia diterbitkan oleh kerajaan. Jadi bank pusat bank negara hanya boleh beli di secondary market. Lepas tu penjelasan bagaimana kaedah ni bekerja dan contoh-contoh. Yang ni saya kata nak tulis dalam paper lain. Dia ada satu lagi kaedah ya, iaitu overt monetary financing ni. Ini paling rasional. Ini kaedah paling rasional yang patut kita buat sekarang ni. Tapi kita tak buat sebab kekangan perundangan. Sebab sistem yang saya cerita tadi tu, kenapa kita ada, kenapa bila kita dah tak pakai fixed exchange rate system, kita dah tak pakai apa, kita tetap keluarkan bond. Sebab itu adalah peninggalan sistem yang ada dulu kan. Dia panggil apa nama ni? Apa kita panggil lah? Sistem inersia yang daripada patutnya sistem keuangan yang ada dulu. Lepas tu benda tu masih wujud lagi yang ada sekarang. Dia tak berubah. Walaupun Bretton Woods system dah tak wujud, tapi kita tetap masih ada lagi yang undang-undang kena keluarkan bond, whatever, benda macam tu. Walhal tak perlu. Ini yang paling rasional overt monetary financing dipanggil. Tapi kita tak buat lah. Ini dah keluar daripada perundangan sedia ada. Ini cuma saya nak cerita je. Kaedah iaitu kaedah pembiayaan ini memerlukan perubahan. Ini memerlukan perubahan kepada undang-undang sedia ada. Dia merupakan kaedah paling rasional. Okey. Dia mula-mula kerajaan tak perlukan lagi keluarkan bond. Dah tak payah keluarkan bond untuk biayai deficit fiskal. Jadinya Bank Negara Malaysia hanya bertindak bagi pihak Kementerian Keuangan. Iaitu dengan cara macam mana? Kementerian Keuangan dia nak keluarkan perbelanjaan. Katakan dia nak bayar kontraktor ke, dia nak bayar apa, nak bayar BRIM ke. So Bank Negara Malaysia terus kreditkan bank. Bagi pihak Kementerian Keuangan, dia direct je kredit secara langsung dengan komputer keyboard juga. Kepada kepada bank-bank ni. So bank-bank tu dia akan kreditkan teruslah akaun-akaun rakyat yang dapat BRIM, yang dapat kontraktor yang perlu dibayar. So benda ni direct, benda ni lagi menjimatkan segala macam apa kita panggil lah, segala-galanya, segala proses, segala apa. Okey. Dan apa impact daripada benda ni? Apa impact daripada benda ni? Kalau kerajaan dia berbelanja tanpa keluarkan bond, apa akan jadi? Bila kerajaan dia hanya boleh belanja dalam reserve. Lepas tu reserve tu berlambak akan ada dekat bank, dekat dalam sistem institusi keuangan lah. Lepas tu lebihan reserve ni, bank-bank tak boleh clearkan among themselves. Sebab bank ni kalau dia ada lebihan reserve, apa dia akan buat? Dia akan cuba bagi pinjam kepada bank lain yang tak ada lebihan reserve. So bank yang tak ada lebihan reserve tu akan meminjam daripada bank yang ada lebihan reserve dekat pada interest yang berdekatan dengan OPR. Kan? Tapi kalau tak ada bond kerajaan untuk clearkan apa kita panggil lebihan reserve tadi, dengan sendirinya interest rate jangka pendek, kadar bunga jangka pendek akan jatuh ke 0%, kepada 0%. Itu situasi yang berlaku di Jepun. Bila kerajaan berbelanja defisit, lepas tu central bank pula yang beli bond-bond kerajaan, berlambakkan reserve dalam institusi perbankan komersial, kadar bunga akan jatuh ke 0%. 0% interest ni lah yang John Maynard Keynes, yang kita kata Keynesian, economic Keynesian, daripada John Maynard Keynes kata dia nak.
Iaitu apa dia panggil, dia mengimpikan ekonomi yang euthanasia of the renter, iaitu ekonomi baru yang membunuh renter. Jadi apa yang John Maynard Keynes kata, dia prefer zero interest rate policy. Karl Marx pun suka dengan zero interest rate policy ni. Adakah ia boleh dibuat? Boleh dibuat. Tapi kenapa kita tak nak buat? Itu persoalan politik. Bukan persoalan boleh atau tak boleh, kita ada duit tak ada duit nak buat 0% interest. Boleh dibuat. Hanya persoalan politik yang mengatakan kita tak boleh buat. Okey? Jadinya tapi katakanlah sebab bank negara ni kan dia ada apa kita panggil interest rate policy. Dia akan set the interest rate. Kadang-kadang bank negara akan setkan pada 2% yang baru-baru ni berapa 2.7 berapa persen dia akan setkan kadar bunga. Dalam overt monetary financing ini, sekiranya kerajaan tak keluarkan bond, bank negara dia direct je kredit akaun-akaun orang yang patut terima duit ni. So, untuk supaya interest rate tak turun ke 0%, jadi bank negara hanya perlu membayar interest rate pada reserve bank tadi. Itu saja. Jadi, pembiayaan cara overt monetary financing ni tidak akan meningkatkan langsung hutang kerajaan. Hutang kerajaan tak akan meningkat. Setiap kali kerajaan belanja defisit ke, tak defisit ke, kerajaan tak akan meningkat. Tetapi hanya akan meningkatkan saiz balance sheet bank negara. Hutang kerajaan tak meningkat, saiz balance sheet bank negara meningkat. Sama juga dengan kita tengok masa Amerika dibuat quantitative easing. Iaitu tahun 2008 dulu dia nak selamatkan bank-bank. Bank-bank ni banyak pegang aset-aset keuangan. Aset-aset keuangan yang dah tak ada nilai. Kalau jual kat market je corporate bond tu mungkin mungkin daripada $1 mungkin dapat berapa sen je. So oleh kerana kerajaan di Amerika waktu tu bank pusat Amerika dia nak menyelamatkan bank-bank ni, apa dia buat? Bank pusat Amerika membeli bond-bond financial asset tadi dengan harga penuh. Jadi selamatlah bank-bank tu. Benda tu apa yang berlaku? Hutang kerajaan Amerika tak meningkat. Apa yang akan meningkat adalah balance sheet bank pusat Amerika yang meningkat. Tapi hutang tidak meningkat. Itu daripada bank negara duduk menyelamatkan bank-bank tadi, lebih baik dia menyelamatkan ekonomi dengan cara tu. Ada jugalah kita panggil ilusi daripada terutama golongan monetaris yang berilusi konon-konon untuk sebuah kerajaan demokrasi, bank pusat harus dipisahkan operasinya daripada kerajaan, iaitu kononnya bank pusat ni hendaklah menjadi independen daripada kerajaan, satu institusi yang konon independen, dan diorang selalu merujuk pada US Federal Reserve lah kononnya diorang kata, bank pusat, kalau bank pusat tidak independen nanti terpengaruh dengan politik, nanti tak boleh buat keputusan dengan betul. Sebenarnya benda tu salah. Kalau kita tengok US Federal Reserve pun, apa-apa keputusan dia buat bergantung juga kepada Kongres dengan pada Presiden. Tak ada maknanya ada bank pusat yang betul-betul independen. Selalunya ilusi ataupun institusi yang memaksa the independence of central bank ni, selalunya bila negara dunia ketiga terpaksa meminjam daripada IMF memaksakan bank pusat kena jadi independen. Contohnya Indonesia lah, bila dia perlu meminjam daripada IMF letak syarat, kau kena bagi bank pusat kau independen. So benda tu berlaku. Mujur negara kita tak macam tu. Jadi Section 72. Section 72 kalau kita baca dalam Akta Bank Negara yang tahun 2009, Section 72 memberikan peruntukan undang-undang yang membolehkan jemaah menteri untuk overrule Bank Negara Malaysia. Dan Bank Negara sebagai pelaksana dasar perlu patuh kepada jemaah menteri tadi. Tak ada maknanya independen. So jadinya katakan jemaah menteri nak buat nak suruh Bank Negara finance tu pun boleh. Okey. So impak. Kita pergi kepada impak. Apa impak kepada perbelanjaan kerajaan besar ni? Ada orang kata hyperinflation, apa semua itu mengarut. Okey, sekiranya kerajaan berbelanja besar dan perbelanjaan itu melebihi tingkat guna tenaga penuh, maksudnya ekonomi dah at the full employment dan melebihi kapasiti pengeluaran sedia ada, iaitu melebihi pada productive capacity, kilang-kilang semua dah production at full capacity, ekonomi dah mencapai guna tenaga penuh. Kalau kerajaan meningkatkan perbelanjaan waktu tu, apa yang akan berlaku hanyalah inflasi. Mungkin inflasi yang tinggi. Tidak akan berlaku hyperinflation seperti yang dicanangkan. Yang dia orang kata cetak duit bagi kat orang hyperinflation. Tak ada. Hyperinflation hanya berlaku sekiranya berlaku supply side disruption. Apa benda supply side disruption tu? Contohnya perang. Barang tak ada. Berlakulah hyperinflation. Ataupun negara tu kena sekatan ekonomi macam Venezuela. Ataupun macam Zimbabwe. Apa yang berlaku selalunya hyperinflation ni bila mana
kerajaan-kerajaan ni dia perlu import barang, kan? Dia tak boleh eksport, dia perlu import barang. Lepas tu import, bila nak import barang tu kena bayar dalam foreign currency. Dia tak ada benda dia tak ada barang yang boleh dia eksport untuk dapat foreign currency. Dia start to literally cetak duit dia. Bukan cetak sebab maksud saya dia start to keluarkan lebih banyak duit untuk dapatkan foreign exchange untuk import barang. Masa tu berlaku hyperinflation. Kalau sekadar kerajaan berbelanja defisit dalam keadaan ekonomi yang okey, lepas tu apa yang akan berlaku? Paling kuat inflasi saja. Bukan berlaku hyperinflation. Itu hanya omongan mengarut. Okey, jadi sekiranya perbelanjaan kerajaan digunakan untuk mengembeling sumber-sumber produktif sedia ada yang tidak digunakan ataupun to mobilize idle resources. Apa sumber produktif yang tidak digunakan? Saya bagi contoh bukan engineer lah, kita ambil contoh unemployment, orang yang tidak bekerja. Itu sumber produktif yang tidak digunakan. Sebab apa dia tak bekerja? Contohnya patut dia graduate engineering, lepas tu kerja dalam bidang engineering tak ada. Itu unemployment lah. Ataupun dia graduate engineering, dia terpaksa buat Grab. Itu kita panggil underemployment ataupun hidden unemployment. Okey, jadi macam mana nak menggembelingkan sumber produktif ni? Kerajaan buatlah MRT 3 menggunakan buruh-buruh mahir tadi yang berpotensi menjadi buruh mahir ni untuk buat kerja yang lebih produktif. Apa lagi contohnya idle resources? Contohnya kita ada mesin penggerudi kita panggil boring machine lah, tanah boring machine. Kita dah buat MRT 1, dah buat MRT 2. Lepas tu sebab kita batalkan MRT 3, kita batalkan SRF, kita tak pakai mesin tu. Itu idle resources juga. Itu adalah sumber daya yang tidak digunakan. Itu pemaziran. Jadi dengan menggembeling, dengan kerajaan berbelanja untuk menggembeling benda tersebut, meningkatkan kapasiti produktif negara, meningkatkan apa kita panggil capital accumulation. Bila saya kata capital bukan dari segi duit je, capital iaitu daripada segi macam kemudahan infrastruktur, hospital, kan? Kita berbelanja untuk ke arah itu. Kita boleh menyelesaikan masalah unemployment, meningkatkan tingkat ekonomi negara dan ekonomi akan menjadi lebih produktif. Okey. Jadi dengan cara kerajaan berbelanja ke arah yang produktif ni akan mengurangkan tingkat pengangguran. Tingkat production dan services dalam negara akan meningkat dan seterusnya membawa kepada peningkatan produktiviti dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Dan apa pertambahan perbelanjaan kerajaan dalam keadaan ekonomi sedang rancak? Andai kata ekonomi dah dalam keadaan full employment. Ekonomi dah full employment ni. Walaupun katakan waktu tu kerajaan berbelanja surplus sekalipun, tapi kerajaan tambahkan perbelanjaan ni, kerajaan belanja surplus tu, kerajaan menambahkan perbelanjaan ni dalam keadaan ekonomi berada pada peringkat full employment, sama je efek dia, akan berlaku inflasi juga. Sebabnya berkenaan ini soal mobilisasi dan penggunaan sumber daya, iaitu mobilization and utilization of real resources. Bukan soal berapa banyak jumlah perbelanjaan kerajaan, berapa banyak hutang kerajaan, bukan soal tu. Sebab wang ni adalah fiat. Okey. Apa yang sedang berlaku sekarang adalah di mana-mana di dunia ni, kita tengok dekat negara maju, terutama dekat Amerika, Jepun, negara Europe ni, pemerintah dia sekarang ni takut menghadapi deflasi. Dia orang bukan takut inflasi sekarang ni. Central Bank di Eropah, bank pusat di Eropah, bank pusat di Amerika dengan bank pusat di Jepun cuba target inflasi. Maksudnya dia orang cuba nak meningkatkan inflasi dalam negara tapi tak boleh berlaku. Sekarang ni maksudnya bila inflasi sangat-sangat rendah, itu bermakna ekonomi negara itu tak bagus. Near to deflasi, akan menjadi lagi teruk masalah tu. So dia orang cuba meningkatkan inflation tapi tak berlaku. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa tingkat ekonomi di negara-negara tersebut bukan berada di penggunaan apa kita panggil at full employment, bukan berada di tingkat penggunaan sumber tenaga yang penuh. So benda ni tak bagus. Jadi kesimpulannya di sini, hutang kerajaan dalam mata wang sendiri tidak sama dengan hutang isi rumah dan hutang sektor bukan kerajaan lainnya. Hutang kerajaan dalam mata wangnya sendiri hanya dikelaskan sebagai hutang kerajaan kerana ia terletak di sebelah kolom liability dalam akaun kerajaan. Itu saja. Sebab apa? The accounting rule. Dia kata letak sebelah liability side of government balance sheet. So, kita punya hutang pun kita letak dalam kolom liability. Jadi hutang. Jadi kita andaikan, ramai orang andaikan kerajaan sama dengan syarikat. Itu salah. Nombor 2, kerajaan Malaysia sebagai pengeluar monopoli sentiasa punya keupayaan untuk membayar balik apa-apa pinjaman kerajaan dalam mata wang ringgit dan keupayaan kerajaan untuk membayar balik obligasi kerajaan dalam mata wang ringgit tidak bergantung kepada jumlah kutipan cukai pada masa sekarang atau akan datang. Tak ada maknanya.
So, kekangan sebenar kepada pertumbuhan ekonomi dan pembelanjaan kerajaan adalah real resources. Bukannya kekangan keuangan. Nombor 4. Sistem keuangan dan mata wang ringgit adalah produk of law yang perlu dimanipulasi. Okey, sistem keuangan dengan mata wang tadi adalah produk of law. Dia bukan real. Dia hanyalah produk of law yang wujud secara perundangan. Macam mana perundangan yang dibuat oleh modern nation state bernama Malaysia, berdasarkan perlembagaan. Dia produk of law, dia bukan real. Dia bukan macam apa kita panggil, dia bukan macam udara, oksigen ke, bukan. Dia produk of law yang perlu dimanipulasi secara bertanggungjawab oleh kerajaan yang membuat undang-undang tadi. Kerajaan yang membuat undang-undang yang mewujudkan ringgit jadi dia perlu memanipulasi keuangan tadi untuk memastikan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat dapat dipertingkatkan serta kehidupan rakyat dapat dilindungi. Krisis ekonomi yang bakal dicetuskan oleh wabak COVID-19 ini akan berpunca dari spending collapse dan tingkat hutang isi rumah yang tinggi, bukan dari saiz hutang kerajaan. Okey, pengiraan GDP menggunakan kaedah pembelanjaan adalah, iaitu kalau kita tambah semua perbelanjaan dalam ekonomi ini sama dengan saiz GDP, iaitu sama dengan saiz ekonomi negara. Iaitu jumlah keseluruhan perbelanjaan isi rumah dicampur dengan perbelanjaan pelaburan swasta, dicampur dengan perbelanjaan kerajaan, dicampur dengan permintaan ekspor, ditolak perbelanjaan import. So, sama. Jadi jelas saiz ekonomi negara tidak mengambil kira jumlah hutang. Tak ada maknanya hutang kerajaan tinggi, saiz ekonomi berkurang. Tak ada. Sebaliknya, saiz ekonomi negara bergantung kepada jumlah produksi atau pengeluaran dan services yang dihasilkan dalam tahun-tahun tertentu. Dan dalam ekonomi, pengeluaran menghasilkan income. Pengeluaran yang menghasilkan income memerlukan pembeli. Dia tak ada maknanya kilang, produce, kalau tak ada orang beli, benda tu tak mendatangkan income. Jadi, secara makronya dalam ekonomi, total spending equivalent to total income. Maka kerajaan yang bertanggungjawab hendaklah memobilisasi sumber daya yang ada dan menggunakan perundangan sedia ada untuk memastikan tingkat perbelanjaan tidak terjejas. Okey. Kadar sifat COVID. PRE ni apa? Okey, kepada Kia Shakira. Okey, ni ada orang tanya saya berkenaan GDP akan ada ratio yang kita kata negara tak boleh belanja. 55% hutang kerajaan dihadkan kepada 55% tidak melebihi GDP. Itu sebenarnya adalah satu peraturan yang mengarut. Peraturan itu dibuat oleh, tak silap saya, zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Kenapa dibuat oleh Anwar Ibrahim? Sebab waktu tu yang membentangkan benda itu, tak silap saya, Bill Clinton. Sebab apa percaya sangat? Konon-konon waktu tu Bill Clinton mencapai bajet surplus. Konon-kononnya bajet surplus tu baguslah. Jadi zaman Anwar jadi Menteri Kewangan tu, negara waktu tu bajet surplus. Tapi ironinya, masa tu bajet surplus, tiba-tiba berlaku krisis keuangan. Kan ironi. Walhal bajet surplus patutnya, kalau ikutkan teori diorang ni, kalau negara mengalami bajet surplus, patutnya keadaan ekonomi lebih okey lah. Kedudukan keuangan lebih bagus. Tapi waktu negara mengalami bajet surplus tu, zaman Anwar tu, bajet surplus, krisis keuangan. Maksudnya mengarut lah. Jadi Anwar buat waktu tu, dia terlampau confident, dia buat undang-undang. Kononnya, tingkat hutang kerajaan tidak boleh melebihi 55% daripada daripada saiz ekonomi. Padahal sebelum tu, tahun 84, hutang negara pernah berada pada paras 104% berbanding GDP dalam keadaan ekonomi kita masih kecil dan miskin. Lepas tu sekarang ni ada yang gelabah. Apa akan jadi? Mereka bertanya, apa akan jadi kalau hutang kerajaan kalau hutang kerajaan meningkat melebihi 60%? Dia orang punya takut. Atau yang kata kalau buat melanggar undang-undang. Saya bagi contoh senangnya. Kita andaikan ekonomi negara bersaiz 100 bilion. Andaikanlah kecil lah negara ni kecil. Undang-undang negara itu kata hutang kerajaan tidak boleh melebihi 55%. Maksudnya jumlah keseluruhan hutang kerajaan tak boleh melebihi 55 bilion. Andai kata waktu tu kerajaan punya hutang 52 bilion. Maksudnya dah 52% berbanding GDP. Kemudian hutang kerajaan tak meningkat pun. Tahun depan berlaku kegawatan ekonomi. Tiba-tiba saiz ekonomi jatuh ke 90 bilion. Dengan sendirinya, ratio hutang kerajaan itu akan meningkat melebihi 55%. Saya tak tahulah berapa, mungkin 56-57% tanpa berlaku penambahan hutang pun. So kerajaan tu dia nak buat apa? Dia tak boleh function. Takkan dia tak bayar gaji, dia semata-mata nak ikut ratio peraturan bodoh tu.
dia terus stopkan pembayaran gaji pekerja kerajaan. Tak mungkin berlaku. Benda tu hanya peraturan yang tak penting, yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Ya, saya pun tak tahu apa tujuannya. Okey. So, satu lagi, masalah fiskal. Ada yang tanya masalah fiskal. Tak ada maknanya masalah fiskal negara ni. Yang masalah fiskal hanya berlaku bagi negara yang berhutang dalam mata wang asing ataupun bagi negara Greece. Macam negara Greece, dia tak bila dia nak berbelanja defisit, dia tak boleh suruh central bank untuk bantu, dia punya bank pusat untuk bantu dia. Apa yang dia perlu? Dia perlu berhutang dengan institusi lain yang mempunyai lebihan reserve dalam euro, ataupun dia perlu minta ihsan daripada European Central Bank, daripada Bank Pusat Eropah. So, apa Bank Pusat Eropah buat? Bank Pusat Eropah akan tentukan apa yang kerajaan Greece boleh buat dan tak boleh buat dengan duit tu. Dan Bank Pusat Eropah boleh paksa kerajaan Greece untuk kecilkan perbelanjaan dia ataupun macam jual aset ke apa ke. Itu betul berlaku masalah fiskal. Masalah fiskal ni tak ada berlaku bagi negara yang mempunyai kedaulatan kewangan macam Malaysia. Kalau berlaku pun sebab politician sengaja, apa orang kata, dia ada kadang-kadang benda ni dia saja inflict dekat upon themselves. Macam contohnya, sengaja mengadakan peraturan yang tidak membenarkan negara meningkatkan hutang melebihi 55%. Itu self-imposed rule. Sebenarnya boleh langgar je, tapi kalau politician ni terlampau pembaris sangat, dia tak nak langgar, lepas tu dia sanggup ekonomi collapse dengan sekarang hutang dah 55%, dia tak nak langgar, kita tak boleh langgar ni. Dia sanggup ekonomi collapse, maksudnya politician tu harus ditumbangkan. Saya bagi contoh betapa tak bermaknanya ratio hutang negara tidak boleh melebihi 55%. Mula memerintah, apa dia buat? Dia pergi panggil, berkumpul untuk kata hutang negara dah dekat 1 trilion dan semua pakat sign. Ingat tak? Pakat sign. Kalau hutang negara betul telah dah waktu tu diiktiraf oleh dia orang ni, hutang negara dah dah dekat 1 trilion, maksudnya hutang negara dah melebihi daripada 55%, mungkin melebihi daripada 60% daripada GDP. Jadi apa dia orang buat? Ada tak dia orang kata melanggar undang-undang? Ada tak disamannya Najib tu? Ada tak disamannya kerajaan lama? Ataupun tak tahulah, ataupun dia kata kita dah tak payah belanja, kita so tak ada apa kan, benda-benda ni mengarutnya. Okey, sekarang saya nak masuk ke soalan ni Ben hantar pada saya. Soalan 1, Muhammad Jamizal. Soalan, kerajaan buat bond bank negara beli, bukankah bank negara adalah institusi kerajaan? Kerajaan beli derivatif kerajaan sendiri? Ya, boleh. Betul. Ini peraturan yang telah ditetapkan dan perundangan aktanya ada. Sila Muhammad Jamizal boleh baca Undang-Undang Malaysia Akta 701, Akta Bank Negara Malaysia 2009, Seksyen 72 bab pembiayaan kerajaan. Ada. Boleh baca. Seksyen 71. Clear. Jelas. Iaitu bank negara boleh itu boleh membuat pembiayaan direct, tapi ada limitasinya. Macam saya dah baca tadi, tak boleh lebih 12% daripada hasil kerajaan untuk 1 tahun tu. Lepas tu kerajaan kena bayar balik selewat-lewatnya 3 bulan untuk tahun berikutnya. Tapi ada juga kelompongan perundangan, loophole yang membolehkan bank negara finance kerajaan dengan cara bank negara beli bond-bond kerajaan di secondary market daripada institusi-institusi kewangan yang dah sedia pegang bond tu, yang dah beli bond tu pada peringkat awal. Itu atas alasan untuk operasi, untuk monetary operation, untuk dia target interest rate, dia boleh buat. Okey, soalan daripada Kia Syakira, apa kesan masa panjang pelaksanaan PRE ni? Apa dia PRE kepada ekonomi negara setelah kita mencapai kadar sifar COVID? Saya tak faham. Soalan 3, Muhammad Izzuan. Salam. Kebanyakan sumber pendapatan kerajaan bergantung pada teks terutama. Okey, betul. Dikala ekonomi muncin tekanan perang. Okey, betul. Bagian kerajaan boleh membantu survival company tersebut. Okey, apakah yang perlu dilakukan syarikat besar jual aset? Okey, senang cerita macam inilah. Syarikat-syarikat besar ni dah lama sangat menetek daripada kantong kerajaan. Kalau kerajaan kena bail out, baik kerajaan ambil alih je. Sebab kalau kita tengok syarikat-syarikat besar ni, dia bukan bergantung pada seorang kapitalis lah mengarutnya. Kecuali kalau kedai mamak tak ada tokey, katakan kedai runcit Aceh lah, kita ambil kedai Aceh, tokey tak ada, kedai melingkup. Tapi jangan nak sembang dekat saya kalau Sheikh Mohtar tak ada, Proton tu melingkup. Tak juga. Kan? Sebab dia dah detached dah. The ownership dengan the management dengan the operation dah totally detached. Dalam keadaan tu ambil alih je Proton tu, ambil alih je Post. Tak ada maknanya. Katakan kita ambil alih kerajaan, ambil alih AirAsia. Suddenly melingkup AirAsia. Sebab sekarang AirAsia bukan Tony Fernandez ni. Tak ada maknanya.
Kecuali lah kalau Tony Fernandez sendiri yang bawa apa yang terbang ke kapal terbang jadi pramugara, anak beranak dia jadi pramugara pergi operate airport, tu lain cerita. Ni tak ada. Dah totally syarikat-syarikat besar ni. Jadi kalau kerajaan perlu membuat pembiayaan ni, ya buat pembiayaan, lepas tu ambil alih lah. Kan kita tak nak pula buat macam Mahathir dulu kerja bail out je. Tapi masih milik kroni-kroni dia. Soalan 4, Muhammad Faiz Muhammad Noor, patutkah GST diwujud? Okey, patutkah? Saya GST ni patut diwujudkan, tapi bukan atas alasan untuk meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Kenapa GST patut diwujudkan? Sebab dengan GST ni kita boleh nampak, kalau katakanlah apa kita panggil lah, sebab dia value added tax tau, kita boleh nampak peningkatan harga barang tu. Jadi kerajaan kalau dilakukan dengan efisien GST ni, kerajaan boleh lihat peningkatan harga barang tu disebabkan oleh apa. Katakan orang tengah ambil dengan harga tinggi, peningkatan harga barang yang import tu murah aje, tapi orang tengah yang ambil harga tinggi. Jadi kerajaan boleh nampak, kerajaan boleh kesan. Mungkin kerajaan boleh wujudkan akta apa contohnya, apa kita panggil lah, usurious, bukan usurious, maksudnya akta apa kita panggil lah, saya lupa nama akta tu, tapi dekat UK ada, tak silap saya kat Malaysia pun ada, iaitu barang-barang yang katakan harga hitung berlipat kali ganda. Boleh wujudkan akta tu. Dengan ada GST senang nampak. Kalau tak ada, sebab kenapa toke-toke ni tak suka GST? Sebab dia tak nak benda ni lah. Sebab dia boleh naikkan harga sesuka hati. Kita tak tahu sebab apa. Bila kita tanya sebab harga gula naik, kita pun tak tahu. Betul ke harga gula naik 10 sen, tapi dia naikkan 10 sen sekilo, tapi dia naikkan teh tarik segelas 20 sen. Bila kita tanya, dengan adanya GST kita boleh lihat peningkatan harga tu. Itu yang saya setuju untuk GST ni. Bagaimana Greece boleh jatuh? Okey, Greece boleh jatuh senang je, sebab Greece dia menggunakan euro. Bila Greece menggunakan euro, dia tidak berkuasa penuh ke atas mata wang dia. Bila kerajaan Greece nak berbelanja defisit, dia terpaksa pinjam daripada institusi institusi keuangan daripada Jerman. Kan Jerman dia banyak mengeksport barang ke dalam negara-negara euro lain. Jadi di dalam Jerman itu terdapat banyak lebihan, di dalam sistem perbankan Jerman terdapat banyak lebihan reserve euro. So jadinya untuk kerajaan Greece berbelanja defisit, kerajaan Greece sekarang ni terpaksa meminjam daripada Jerman tadi. Kalau Jerman tak nak bagi, dia terpaksa merayu pada European Central Bank. Ada satu berita tadi, berita yang baru keluar, sekejap saya tengok balik. Semalam European Central Bank berbincang untuk buat benda ni. Pagi tadi bila saya buka internet, bila saya buka internet, saya tengok telah diluluskan. Apa benda ya? Sama macam undang-undang Malaysia. Okey, perundangan yang di Central Bank sebenarnya masa dia nak buat Eurozone dulu, undang-undang yang dibuat adalah tidak membenarkan European Central Bank untuk memberi funding kepada negara ni, memberi funding iaitu dengan tidak membenarkan Bank Pusat Eropah membeli bon-bon kerajaan. Itu jelas. Bank Pusat Eropah dibuat. Tapi lepas berlaku banking crisis tahun 2008, setan ekonomi dekat Eropah, COVID virus ni, jadi dah beberapa kali Bank Pusat Eropah melanggar undang-undang yang mereka buat sendiri, yang European Parliament buat sendiri, dengan Bank Pusat Eropah mengubah peraturan dan mengubah undang-undang, membenarkan Bank Pusat Eropah untuk membeli bon private bond, bon syarikat korporat, untuk mengawal yield tadi, untuk memastikan ada liquidity dalam market. Dan semalam Bank Pusat Eropah, saya tak jumpa lah news mana. Semalam Bank Pusat Eropah, semalam baru je Bank Pusat Eropah sudah, mana news? Bank Pusat Eropah baru, mana ni? Okey, semalam Bank Pusat Eropah baru meluluskan 750 bilion euro untuk diperuntukkan untuk membeli bon-bon kerajaan Greece. Nampak tak? Dia orang buat undang-undang, lepas tu dia orang takut negara meningkat tu. Oh, PRE, pakej rancangan ekonomi. Apakah kesan? Apakah kesan jangka masa panjang? Tak ada. Kalau PRE ni, okey, ada satu benda saya tak setuju dengan kerajaan ni harus berjimat duit pada masa akan datang. Jadi bila dia kurang belanja, dia kurang membina infrastruktur, kurang buat hospital, kurang buat sekolah. Jadi katakanlah dia dapat jimat pun, katakanlah dia ada duit lebih pun untuk dibelanjakan pada masa akan datang, tapi waktu tu infrastruktur yang kurang.
rakyat pula bodoh sebab kerajaan tidak berbelanja dalam bidang pendidikan. Dan dalam keadaan itu, tak ada maknanya lah lebihan perbelanjaan kerajaan tu berguna untuk pada masyarakat. Hello, sorry. Okey. Lepas tu apa lagi okey, lepas tu bagaimana Greece. Okey, pakej rangsangan ekonomi ni. Okey, sangat baguslah. Tak ada kesan jangka masa akan datang. Tak ada maknanya. Contohnya katakan kita kerajaan berbelanja defisit sekarang akan mengurangkan kebolehan kerajaan untuk berbelanja pada masa akan datang. Tak ada. Perbelanjaan kerajaan, apa-apa saja, bukan perbelanjaan kerajaannya, perbelanjaan apa-apa yang berlaku dalam ekonomi, kita ambil keseluruhan ekonomi adalah pay as you go basis. Saya bagi contoh, tak ada maknanya, contohnya kerajaan berjimat waktu sekarang ni, katakan kerajaan dia tak beli, macam mana saya nak cakap macam ni? Senang cerita macam ni lah. Apa-apa perbelanjaan yang berlaku sekarang adalah untuk masa sekarang. Dia tak ada maknanya kita mengurangkan perbelanjaan sekarang ni membolehkan benda itu berlakunya produksi untuk masa akan datang. Tak ada. Jadinya perbelanjaan bukan oleh kerajaan saja, oleh swasta, oleh kerajaan hendaklah diarahkan kepada pembinaan sumber-sumber produktif untuk memastikan zaman akan datang wujudnya kapasiti pengeluaran. Jadi tak ada maknanya. Contohnya kita tak beli Mercedes sekarang, lepas tu ke Mercedes boleh simpan Mercedes yang ada ni untuk buat akan datang kalau kita save. Tak ada. So banyak orang confuse benda tu pasal diingatkan macam zaman dulu. Contohnya andai kata kita nak beli, kita jimat, kita tak nak belanja, kita kata kita nak beli iPhone, kita nak beli iPhone X dulu 3 tahun lepas tu tak kita simpan duit tu, kita tak beli iPhone tu, kita simpan, tak ada maknanya lah sekarang kita pergi beli iPhone X, kita akan beli iPhone 11 pula. Sebab apa? Sebab berlaku peningkatan teknologi. Tak ada. Dia itu yang saya kata tu. Tak ada maknanya dulu katakan tahun 60-an kita tahun 90 kita tengok kereta Mercedes sangat cantik, kita rasa kita nak beli, kita simpan duit, kita nak beli kereta Mercedes tu. Sekarang ni takkan kita beli Mercedes tu. Kita akan dapat a new kind of Mercedes. Kenapa new kind of Mercedes tu boleh wujud? Kerana kapasiti produktif tadi kita di Jerman tu, syarikat industri ni dia make sure ada apa kita panggil industrial capacity ataupun productive capacity untuk buat barang-barang baru tadi. Itu saja. Jadi lepas tu kita punya atau kita bebas. Okey, apakah kita punya kekangan compliant dalam perundangan international? Tak ada. Benda ni seriously banyak diperbincangkan berkenaan compliance international kalau kita nak belanja. Mula-mula aku pun ingat ada. Sampailah ada satu buku. Sekejap, mana buku aku tu? Alamak, seriously tak ada. Bila kita tengok dengan apa yang berlaku sekarang ni, apa yang Jepun buat, macam Jepun buat quantitative easing tu, dulu dia orang kata uniquely Japan saja boleh buat sebab Japan ada kadar simpanan yang tinggi. Walhal kadar simpanan rakyat Jepun yang tinggi itu adalah kerana kerajaan Jepun berbelanja dengan sangat tinggi. Dia bukannya sebab dulu ada ilusi orang ingat kerajaan Jepun boleh berhutang, boleh belanja dengan banyak sebab rakyat Jepun kuat menyimpan. Jadi kerajaan Jepun ambil simpanan rakyat ni. Bukan. Rakyat Jepun boleh ada tinggi tingkat simpanannya kerana kerajaan Jepun berbelanja dengan gila babi banyak. Itu saja sebab dia. Lepas tu waktu tu dia orang ingat benda tu uniquely Japan. Dan Jepun, kalau nak kata langgar, Jepun lagi banyak melanggar. Tapi apa yang berlaku tak ada apa-apa. Tak ada pun. Sebab benda ni kita tahu adalah dulu neoliberal, contohnya dekat Eropah, sangat suka dengan undang-undang antarabangsa ni, dengan peraturan antarabangsa melalui WTO, melalui segala macam. Kononnya boleh dihukum kalau tak ikut peraturan ni. Tapi kita harus ingat neoliberal juga apa dia akan buat untuk negara comply dengan peraturan tu? Dia akan menyuruh negara tersebut mengubah undang-undang tempatan dia. Saya bagi contoh masa kita nak sign TPPA dulu. Masa kita pernah dulu nak tersign TPPA, Mujur tak sign Apa yang kerajaan Malaysia buat waktu tu? Kerajaan Malaysia mahu mengubah undang-undang lokal untuk comply dengan TPPA. Nampak tak? TPPA, undang-undang tidak boleh diimpos daripada luar. Tidak boleh diimpos secara dia panggil supranational. Undang-undang tetap national. Sebab itulah kalau kita lihat di Eropah pun. Undang-undang dalam Greece, dalam apa semua, diminta kerajaan Eropah sendiri minta untuk Greece ubah undang-undang dalaman dia untuk comply dengan undang-undang Eropah. Itu saja. Dia tidak ada maknanya negara luar boleh impose apa-apa undang-undang. Kecuali kalau kita buat ni lah, kalau kita buat genocide, pembunuhan beramai-ramai, itu lain lah kalau United Nations masuk. Ataupun kalau kita terpaksa pinjam IMF akan paksa kita untuk ubah undang
Itu pun kalau kita lihat macam mana IMF impose dia punya macam mana IMF menekan negara membangun dia minta negara membangun tu ubah undang-undang. Bukannya dia pergi guna undang-undang antarabangsa untuk hentam, tak ada. Dia kata engkau nak pinjam loan, engkau tak ada engkau tak ada mata wang asing untuk membiayai import, macam ni. Kau masuk parlimen, ubah undang-undang, potong perbelanjaan ni, ubah undang-undang melalui parlimen. Itu cara IMF bekerja. Dia press dengan cara minta negara-negara ni untuk mengubah undang-undangnya. Dia bukannya menekan daripada luar. Dia tak guna PBB, dia tak guna dia menggunakan sistem perundangan dalam nation states. Bukan walaupun dia satu supranational entity, tapi dia terpaksa menggunakan juga instrumen national, instrumen negara tu untuk mengubah undang-undang. Okey, soalan 7 daripada Benz. Kerajaan bagi rakyat ambil. Ini sebenarnya ialah aku tak tahulah. Kalau aku sendiri tak sokong, pasal benda tu adalah hard earned money rakyat. Rakyat untuk dapat KWSP itu kena bekerja. Rakyat bukannya kerajaan. Tapi ada yang kata okey, tapi pada aku kerajaan sendiri yang kena belanja bagi pada rakyat. Soalan 8. Kalau kerajaan ambil alih AirAsia, maka pengurusan di bawah kerajaan, apa beza kerajaan urus Tony Fernandez urus? Sebab kita sedia maklum Tony duduk menetek macam Vincent Tan menetek kerajaan. Kenapa kerajaan masih beria nak ambil urus aset tersebut daripada bailout aset itu? Berkira. Inilah dipanggil crony capitalism. Aku pun tak tahu kenapa. Aku setuju dengan Sadiq Jebat. Apa beza kerajaan urus dengan Tony Fernandez urus? Pada aku, better kerajaan urus je. Sebab kalau kita tengok dia orang ni, cut spending sana, cut spending sini, pramugari gemuk sikit, tak bagi naik grounded, tak bayar gaji apa semua, tak bayar cukai. Kerajaan buat airport, lepas tu minta laluan yang untung saja. Dia boleh pilih pula laluan yang untung dapat dekat syarikat dia. Itu mengarut lah. Ambil alih saja. Lepas tu kalau kita tengok geng-geng kapitalis kat Malaysia, saya bagi contoh. Tengok top 10 kapitalis kat Malaysia. Kebanyakan kapitalis kat Malaysia ni kaya dengan sektor-sektor bukan industrial economy, sektor rentier. Kita ambil Robert Koch contohnya, perhotelan, real estate, apa lagi? Dulu gula berdasarkan subsidi. Sektor-sektor rentier, sektor rentier dan komoditi. Tak ada maknanya China akan bagi kapitalis dia kaya mengawal gula. Tak ada, China tak akan bagi macam tu. Lepas tu kita tengok siapa lagi. Sektor rentier lah contohnya, bukan Vincent Tan-nya, siapa? Ananda Krishnan. Apa yang Ananda Krishnan buat? Ananda Krishnan dapat lesen bukan pasal dia pandai telekomunikasi, pasal dia kawan Mahathir, dia dapat lesen. Dia dapat lesen telecommunication. Itu saja. Lepas tu kalau kita tengok jadinya lebih baik ambil alih lah benda-benda utility ni. Kalau kapitalis ni terror sangat, tak payah menentek daripada kerajaan. Apa yang kapitalis patut buat, bersaing lah, buka restoran ataupun buka kedai runcit, bersaing dengan kedai Aceh kalau terror sangat. Ini tak ada. Mereka buat, lepas tu mereka minta kerajaan jangan buat. Contoh, saya bagi contoh masa Pakatan Harapan memerintah. Waktu tu kerajaan ada polisi perumahan nak buat prima. Pada saya, kerajaan patut buat macam Singapura terus. Buat public housing. Terus buat macam Singapura. Dengan pembayaran kerajaan, dengan kerajaan yang buat perumahan, dengan kerajaan yang bina. Tapi masa kita nak buat prima tu dulu, okey lah. At least ada. Lepas tu bila Pakatan Harapan buat, apa dia buat? Dia dengar cakap pemaju-pemaju ni, dia hapuskan prima tu. Itulah celakanya kapitalis ni. Dia orang tak pandai meniaga. Lepas tu apa dia buat? Dia pergi baik dengan kuasa politik. Lepas tu dia minta supaya kerajaan tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk dia buat kerja. Saya bagi contoh. Patutnya pembinaan jalan raya patut dibuat oleh kerajaan. Lepas tu kapitalis dia pergi hasutnya Perdana Menteri. Waktu tu Mahathir lah sebagai kroni, supaya kerajaan melepaskan tanggungjawabnya sebagai kerajaan tak buat jalan, kerajaan bagi kontrak itu pada kroni kapitalis, lepas tu kapitalis buat, lepas tu kita perlu bayar pada kapitalis. Maksudnya kapitalis tak bagus. Dia bukan bersaing macam Jack Ma ke, dia bukan macam Huawei ke, tak ada apa-apa input teknologi pun, JKR pun boleh buat jalan. Tak ada maknanya Halim Saad tu boleh buat jalan lebih bagus pada JKR, tak. Tapi JKR diminta untuk tidak membuat jalan supaya benda tu diberi ruang pada kapitalis. Sama jugalah macam bisnes anak-anak Mahathir. So begitulah. Jadi pada pandangan saya bersetuju dengan Sadiq Jebat, kita patut ambil alih lah AirAsia tu. Lepas tu Proton pun eloknya ambil alih. Kan? Sebab kita pun tak tahu apa benda yang dibuatnya dalam tu dengan duit kerajaan ni. So kalau ada apa-apa soalan lagi ke? Berterusan hingga April atau bulan mendatang. Saya tak tahulah, boleh bertahan, begitu bergantung pada polisi kerajaan. So jadinya saya rasa dah ending dekat sini. Mungkin saya akan postkan dekat kuliah buku lah apa yang saya baca tadi.
Sebab itu saya baru tulis 2-3 hari lepas kan. So kalian nanti boleh baca di situ apa yang saya tulis tadi. Boleh tengok undang-undang negara, boleh tengok apa limitasinya. Lepas tu bolehlah bincang dan nilaikan sendiri. Sekian, terima kasih.